Teori yang saya ingin terangkan pada hari ini ialah teori sistem. Teori sistem dalam kerja sosial adalah satu pendekatan yang melihat individu sebagai sebahagian daripada sistem yang lebih besar. Teori ini menyatakan bahawa tingkah laku seseorang tidak berlaku secara terasing, tetapi dipengaruhi oleh hubungan dalam interaksi dengan pelbagai sistem dalam kehidupan mereka seperti keluarga, rakan sebaya, komuniti, institusi dan budaya. Terdapat 5 konsep utama teori sistem. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan kumpulan unsur yang paling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contohnya keluarga, sekolah dan tempat. Konsep yang kedua pula ialah subsistem. Subsistem merupakan bahagian kecil dalam sistem yang lebih besar. Contohnya hubungan ibu dengan anak dalam sistem keluarga. Konsep yang ketiga pula ialah batasan ataupun boundaries. Boundaries merupakan garis pemisah antara sistem dan persekitarannya yang boleh fleksibel dan kaku. Dan yang keempat ialah keseimbangan ataupun homeostasis. Homeostasis merupakan sistem di mana cenderung untuk mengekalkan kestabilan. Dan yang terakhir bagi konsep teori sistem ini ialah kelima, iaitu maklum balas ataupun feedback. Proses feedback ini merupakan proses di mana sistem menyesuaikan tingkah laku berdasarkan maklumat yang diterima. Apa yang membuatkan saya lebih tertarik dengan teori sistem ini ialah dengan contoh yang terdapat di dalam teori sistem ini, iaitu mempunyai situasi seperti seorang pelajar sekolah menengah yang sering ponteng sekolah dan menunjukkan masalah disiplin. Jadi, berdasarkan analisis teori sistem ini ialah kelompok keluarga merupakan daripada faktor utama kepada seseorang pelajar itu untuk ponteng sekolah, iaitu faktor dia, contoh ibu bapa sering bergaduh dan tidak memberi perhatian kepada anak. Ini menjejaskan emosi pelajar tersebut dan menyebabkan dia hilang motivasi sebagai seorang pelajar. Selain itu juga faktor ini juga disebabkan sekolah itu sendiri, iaitu guru memberi label negatif kepada pelajar yang ponteng sekolah ini dan dia merasa kepinggir daripada rakan-rakan yang lain. Dan akhir sekali ialah intervensi berdasarkan teori sistem. Yang pertama ialah intervensi untuk mengatasi masalah pelajar ialah konselor sekolah boleh bekerjasama dengan ibu bapa untuk membina komunikasi yang lebih sihat. Dan yang kedua ialah sekolah juga boleh melibatkan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang positif. Dan yang ketiga ialah rujukan boleh dibuat kepada agensi kebajikan masyarakat untuk memberi sokongan kepada keluarga. Kesimpulannya, teori sistem membantu pekerja sosial melihat masalah secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan individu, tetapi memahami bagaimana pelbagai aspek kehidupan menyumbang kepada suatu tingkah laku. Dan dari situ, merancang intervensi yang lebih berkesan.